Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Okey, hari ini Cikgu Farhana binti Cik Din alias Nordin daripada SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1 Tanah Merah, Kelantan. Okey, cikgu harap sebelum kita memulakan pengajaran pada hari ini, cikgu harap semua pelajar sudah bersedia dan sentiasa berada dalam keadaan yang sihat walaupun kita berada dalam pandemik COVID-19. Cikgu harap sangat kerjasama semua pelajar boleh memberi sepenuh perhatian kepada apa yang cikgu akan ajar. Okey, Cikgu Farhana, cikgu matematik anda pada hari ini akan mengajar tingkatan 2 bab 4 iaitu poligon. Okey, boleh mula sekarang pelajar? Okey, jom. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, okey, dalam bab poligon ni kamu dah biasa dengar perkataan poligon. Okey, sebagai contoh dalam kehidupan seharian kita, poligon banyak diaplikasikan dalam mencipta logo. Okey, logo ni kita dah biasakan, kalau kita terlibat dengan aktiviti co-curriculum kan, kita lukis logo. Kalau kita masuk Persatuan Pandu Puteri, kita lukis logo Pandu Puteri kan. Kalau masuk pengakap, lukis pengakap. Okey, dan seterusnya. Okey, seterusnya membuat mural pada dinding sekolah. Kamu suka kan buat mural pada dinding sekolah? Mural ni macam conteng-conteng dengan kreatif, bukan conteng sembarangan Okey, dan membuat simetri pada lukisan. Okey, yang kedua dalam bidang teknologi pun ada ilmu poligon. Okey, ilmu poligon dalam teknologi kita boleh aplikasikan dalam seni bina bangunan. Kalau awak tengok setiap bangunan yang dibina di sekeliling pelajar bukan sebarangan dia main bina saja ya. Dia direka menggunakan konsep poligon. Okey, bumbung rumah kamu tu kalau kamu tengok macam mana bentuk dia berdasarkan kepada ilmu poligon. Okey, corak dalaman, rekaan pakaian, pakaian cikgu pakai ni pun bergantung kepada ilmu poligon. Dan banyak lagi lah kalau cikgu cakap di sini, sangat banyak aplikasi poligon dalam kehidupan seharian. Okey, dari segi kerjaya ni seperti pekerjaan lah ya. Okey, pekerjaan yang terlibat dalam bidang poligon ni kita ada pertama juruukur. Juruukur dia mengukur, melibatkan ilmu poligon. Juruteknik, arkitek. Arkitek sangat banyak sebab dia dalam bidang membina sebuah bangunan. Pereka grafik, mereka graf yang sangat cantik, sangat kreatif, itu semua memerlukan ilmu poligon dan banyak lagi lah. Kalau cikgu nak cakap dekat sini sangat banyak. Seterusnya. Okey, kita masuk kepada subtopik dalam bab kita ini, bab 4 kan? Iaitu poligon. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, poligon ni kamu sudah sedia maklum. Kita ada berapa jenis yang kita cikgu fokuskan kat sini kan? Kita ada segitiga, kita ada segi empat, kita ada pentagon, kita ada heksagon, heptagon, oktagon, nonagon, dekagon. Kalau ikut senarai sangat banyak, tapi untuk tingkatan 2 ni cukup kamu belajar sehingga dekagon. Kita pergi tajuk sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Seterusnya. Di sini cikgu tengok ya, kamu lihat gambar di sebelah cikgu. Gambar poligon apa ni? Ini ialah poligon sebuah segi
sebuah segitiga. Bila cikgu sebut sebuah segitiga, maksudnya dia ada berapa sisi? Ada tiga sisi. Bila ada 3 sisi, dia akan ada 3 bucu. Betul? Okey. So, dari bucu pertama, bucu kedua dan bucu ketiga, kamu boleh tengok di mana sudut pedalaman dan di mana sudut peluaran. Okey, kita tengok apa itu sudut pedalaman. Sudut pedalaman ialah sudut yang terbentuk oleh 2 sisi yang bersebelahan dalam sesuatu poligon. Okey, kalau dalam gambar ni kamu rasa pelajar semua yang mana sudut dalam? Boleh baca kan? Bila sebut dalam, maksudnya dalam sebuah poligon. Kita ada apa? A, B dan C. Boleh faham? Untuk dalam senang. Sangat senang sebab bila sebut dalam, maksudnya dalam poligon tersebut. Okey, sudut peluaran. Sudut peluaran ni kat mana ya pelajar-pelajar? Okey, sudut peluaran ni terbentuk apabila satu sisi poligon dipanjangkan. Okey, sebagai contoh cikgu buat tu kan. Setiap bucu, kamu lihat setiap bucu segitiga ni, cikgu panjangkan sikit. Cikgu panjangkan sikit, ada 3 segi, 3 sisi, maksudnya cikgu panjangkan setiap bucu. Maka di situ terhasillah apa? Sudut luar. Maksud luar tu sudut di luar poligon. Di mana apabila satu sisi cikgu panjangkan sedikit. So, maka dalam gambar ni kamu lihat di mana peluarannya? Kita ada sudut X, sudut Y dan sudut Z. Boleh faham? Okey, bagus. Cikgu harap semua pelajar faham. Okey, seterusnya. Okey, tadi cikgu tunjuk di mana sudut luar dan di mana sudut dalam. Pastikan kamu tahu setiap bucu mesti ada sudut luar dan sudut dalam. Dia bersebelahan dia bersebelahan. Maka di situ ada satu hubungan di mana sudut peluaran tambah sudut pedalaman menghasilkan 180 darjah. Tolong ingat sudut dalam tambah sudut luar menghasilkan 180 darjah. Tidak akan berubah. Yang penting kamu tahu, kamu boleh bayangkan mana dalam, mana luar, mana dalam, mana luar. Setiap poligon ada sisi, setiap sisi ada bucu. Di setiap bucu mesti ada sudut luar dan sudut dalam. Dia mesti bersebelahan. Okey, boleh? Okey, ingat ya. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi subtopik yang pertama. Hasil tambah. Bila cikgu sebut hasil tambah ni maksudnya tambah. Tambah sudut-sudut dalaman. Okey, kita pergi yang pertama. Hasil tambah sudut pedalaman. Okey. Formula kita ada ialah hasil tambah sudut pedalaman suatu poligon sama dengan N tolak 2 darab 180 darjah. Apa itu N? Apa itu N? Okey, dalam matematik, dalam bab ni, huruf N kecil mewakili bilangan sisi. Bayangkan bilangan sisi. Setiap poligon ada bilangan sisi yang berbeza. Kalau segitiga ada berapa sisi? 3 sisi. Kalau segi 4 ada 4. Okey, kalau yang segi 5 kita panggil segi 5 ke? Tak kan? Kita ada nama dia apa? Nama dia pentagon. Okey, pentagon ada 5 sisi dan seterusnya. Okey, boleh ingat Formula hasil tambah sudut pedalaman ialah N tolak 2 darab 180
80 darjah. Dapat jawapan dia. Okey? Jom kita tengok contoh dia. Seterusnya, okey, sedia maklum, hasil tambah sudut pedalaman ialah n tolak 2 darab 180. Okey, pergi dengan cikgu ya, satu persatu. Poligon pertama nama dia segitiga. Okey, berapa bilangan sisi dia? 1, 2, 3. Ada 3 kan? Okey. Bilangan segitiga, macam mana dia dapat 1 tu? Macam mana pelajar-pelajar? Okey, 3 tolak 2 berapa? 1 kan? Okey. Maka 1 darab 180 sama dengan 180. Okey, kita pergi seterusnya segi 4. Segi 4 ada berapa sisi? Bila sebut segi 4, memang jelaslah kan? Ada 4 sisi. Okey, bilangan segitiga dia ada berapa? 4 tolak 2, 2. Okey, jadi hasil tambah sudut dalam dia 2 darab 180 sama dengan 360. Okey, boleh faham contoh cikgu-cikgu bagi? Okey, jom buat dengan cikgu seterusnya. Pentagon seterusnya. Pentagon. Okey. Pentagon. Kita ada berapa sisi? 5 kan? Okey. Bilangan segitiga? 5 tolak 2? 3. Jadi, hasil tambah dia 3 darab 180, 540. Okey, heksagon. Nak sebut pun susah ya. Heksagon 6 sisi. Bilangan segitiga kita ada 6 tolak 2, 4. 4 darab 180 sama dengan 720. Okey, seterusnya heptagon. Berapa sisi heptagon? 7. Okey, bilangan segitiga 7 tolak 2, 5. Pandai. Jadi, 5 darab 180 sama dengan 900. Okey, seterusnya oktagon. Oktagon berapa sisi? 8 sisi. Bilangan segitiga dia? 8 tolak 2, 6. Jadi, 6 darab 180 sama dengan 1080. Senang kan? Kalau kita ingat formula, senang saja. Okey, nonagon. Nonagon berapa sisi? 9. Okey, 9 tolak 2, 7. 7 darab 180, kita akan dapat hasil tambahnya 1260. Okey, terakhir sekali dekagon. Okey, dekagon berapa sisi? 10 sisi. Bayangkan 10 sisi. Macam mana ya kita nak lukis kan? Okey, bilangan segitiga 10 tolak 2, 8. Maka 8 darab 180 sama dengan 1440 darjah. Okey, boleh hasil tambah sudut peluaran. Kita ada formula kita. N tolak 2 darab 180. Boleh? Okey, bagus. Seterusnya. Okey, jom bersama dengan cikgu. Kita cuba latihan cikgu bagi ya. Okey. Cikgu bagi masa 1 minit. Baca. Dan cuba fahamkan apa yang perlu kita buat. Okey. Hitung nilai X bagi poligon berikut. Okey, kamu diberi suatu poligon dan kamu diminta untuk mencari X. Siapa X? Okey, tengok dalam gambar rajah. Okey, dalam gambar rajah, kamu agak-agak gambar rajah apa itu? Itu ialah sebuah itu ialah sebuah pentagon. Kenapa cikgu cakap pentagon? Sebab dia ada 5 sisi. Okey, X yang kita nak cari. X ni ialah sudut pedalaman. Bila sudut pedalaman, kita guna konsep hasil tambah sudut pedalaman. Okey, maka terhasillah
N tolak 2 darab 180 darjah. Okey, sama dengan N tadi apa pelajar? Bilangan sisi. Maka gambar di atas berapa sisi? 5, pandai. Maka 5 tolak 2 darab 180. Jawapannya ialah 540. Dah siap ke? Belum. Itu hanya untuk mencari hasil tambah sudut dalam. Hasil tambah sudut di dalam poligon tersebut. Kita nak cari X sahaja. Maka terhasillah persamaan di bawah ini. Maka X yang kita nak cari, letak depan sekali ya. X tambah 100 tambah 130 tambah 60 tambah 90. Cikgu, 90 tu kat mana tak nampak pun. Okey, 90 kamu perhatikan bentuk dia segi empat di bucu tu kan. Okey, kalau bentuk dia macam segi empat, betul lah segi tegak kan. Itu bermaksud sudut tegak. Sudut tegak mesti 90. Kadang-kadang kan ada pelajar tertinggal kan sebab dia tak nampak. Biasa kalau 90 darjah dalam peperiksaan dia tak akan tulis. Dia hanya lukis bentuk segi empat di bucu itu. Maka pelajar diminta berhati-hati. Buat jangan cuai. Awak boleh buat tapi awak cuai. Bila cuai, jawapan salah. Awak tahu tapi awak cuai. Sangat menyedihkan. Okey? Jadi berhati-hati. Okey? Okey, sama dengan 540. Kenapa 540? Hasil tambah sudut pedalaman. Okey, seterusnya tu X tambah 380 sama dengan 540. Ini macam biasalah persamaan linear kan? X sama dengan 540 tolak 380. Jawapan terakhir sekali X sama dengan 160 darjah. Jadi jawapan dia X sama dengan 160 darjah. Boleh Cikgu harap awak faham Mula-mula cari dulu hasil tambah sudut pedalaman. Okey. Lepas tu terhasilnya persamaan yang di bawah seperti berikut dan terakhir dapat jawapan yang betul. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya. Contoh yang kedua. Okey. Pun cikgu guna satu poligon. Okey, poligon apa ya pelajar ni? Tengok, ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4 sisi. Macam biasa, kita guna formula hasil tambah sudut dalam. Hasil tambah ya N tolak 2 darab 180 darjah. Berapa N dia? Tadi baru cikgu cakap 4. Maka 4 tolak 2 darab 180. Jawapan dia 360. Okey, seterusnya maka kita ambil semua sudut dalam, kita gabung menjadi X tambah 130 tambah 60 tambah 90. Ingat tu, cikgu saja letak dekat situ 90 supaya kamu ingat, kamu hati-hati. Lain kali kalau ternampak macam ni, kamu akan tahu. Okey, sama dengan berapa tadi? Hasil tambahnya 360. Jadi X tambah 280 sama dengan 360. X sama dengan 360 tolak 280. Jawapan terakhir sekali 80 darjah untuk nilai X. Okey, macam mana? Boleh? Boleh saja kan? Okey, seterusnya. Hasil tambah sudut peluaran poligon. Tadi kita belajar hasil tambah sudut pedalaman. Okey, sekarang kita belajar hasil tambah sudut
peluaran poligon. Okey, pun kita ada formula untuk ni. Tapi untuk yang ini sangat ringkas. Apa dia? Hasil tambah sudut peluaran sebuah poligon ialah 360. Maksud di sini apa pelajar? Maksud dia setiap poligon, apa-apa jenis poligon. Bila mana kita nak mencari hasil tambah sudut luar, jawapan dia mesti 360. Kalau tadi kita belajar sudut pedalaman, dia bergantung kepada bilangan sisi. Okey. Sisi yang berbeza, hasil tambah sudut pedalaman pun berbeza. Ingat ya, lain-lain. Berbeza tu lain-lain. Segitiga lain, segi empat lain, pentagon lain dan seterusnya. Tetapi untuk kes ini, hasil tambah sudut luar tidak kira siapa bentuk poligon, jawapan dia mesti 360. Boleh? Okey. Seterusnya. Okey, jom tengok contoh. Okey, yang pertama. Hitung nilai X bagi setiap. Okey, cikgu bagi contoh yang pertama. Cari nilai X. Okey, gambar yang pertama. Poligon apa ya pelajar? Poligon berbentuk segitiga. Kenapa cikgu tanya poligon berbentuk segitiga? Tiada apa, cuma untuk mengetahui apakah bentuk poligon tersebut. Okey, apa masalah kita? Untuk mencari nilai X. Okey, dalam gambar itu, X-nya berada di mana? Di luar, betul? Di luar. Okey, di luar. X berada di luar. Sudut lain pun berada di luar. Maka, di sini kita boleh guna konsep hasil tambah sudut peluaran sama dengan 360. Okey, terhasillah persamaan di bawah. X tambah 160 tambah 120 tambah 360 darjah. Seterusnya, X tambah 280 sama dengan 360. Seterusnya, X sama dengan 360 tolak 280 dan jawapan terakhir sekali X sama dengan 80. Boleh? Okey, maka untuk melibatkan sudut peluaran, ringkas sahajalah sebab kita sedia maklum sebarang bentuk poligon, tidak kira segitiga, segi empat, pentagon dan seterusnya, nilai dia adalah sama, iaitu 360 darjah. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya. Contoh yang kedua. Okey, cikgu guna poligon apa ni pelajar? Segi empat. Segi empat maksudnya ada empat sisi. Bila mana ada empat sisi, mesti ada empat sudut kan? Ada empat sudut. Kalau sudut luar, ada empat sudut luar. Kalau dalam pun ada empat sudut dalam. Okey, sekarang apa masalah dia ni? Okey, kita nak mencari nilai X. X, siapa X? Sudut luar. Betul? Dia berada di luar. Okey, sudut yang lain pun sudut luar juga. Maka kita boleh buat kesimpulan. Kita boleh guna hasil tambah sudut peluaran sama dengan 360. Okey, terhasillah persamaan X tambah 85 tambah 75 tambah 100 sama dengan 360. Seterusnya, X tambah 260 sama dengan 360. Seterusnya, X sama dengan 360 tolak 260. Jawapan terakhir, kita akan dapat 100. Boleh?
Okey, faham Okey, sangat senang. Cikgu harap semua pelajar cikgu dapat ikuti cikgu pada saat ini dengan lebih memahami, dengan lebih faham, dengan lebih jelas, dan selepas ini kita boleh buat lebih banyak latihan. Okey? Okey, seterusnya. Nilai sudut, pedalaman, sudut peluaran dan bilangan sisi suatu poligon. Cikgu, berapa kali nak belajar ni? Dalam dengan luar. Okey, tadi kita belajar hasil tambah sudut pedalaman dan hasil tambah sudut peluaran. Hasil tambah. Okey, sekarang cikgu nak ajar kamu semua pelajar-pelajar nilai sudut pedalaman, sudut peluaran. Nilai, maksudnya satu nilai sahaja. Kalau tadi hasil tambah banyak banyak bergantung kepada bilangan sisi. Sekarang kita fokus kepada satu sudut. Okey, nilai sudut dalam, nilai sudut luar dan satu lagi bilangan sisi. Kalau sebelum ni kita belajar bilangan sisi diberikan segitiga, okey, 3 lah bilangan sisi dia. Kalau segi 4 lah bilangan sisi dia. Tapi sekarang kita nak mencari sendiri. Okey? Boleh faham tak apa yang diperlukan dalam konsep subtopik ini? Boleh ya? Okey, seterusnya. Kita tengok contoh. Sudut pedalaman poligon sekata. Okey, kita ada dua formula dia. Okey, N tolak 2 darab 180 bahagi N. Apa tadi N? Pandai. Bilangan sisi. Okey, atau kita boleh cari guna 180 tolak sudut peluaran. Okey? Tolak sudut peluaran. Antara dua lah kamu nak guna yang mana lebih selesa. Kadang-kadang orang guna yang formula N tolak 2 darab 180 per N. Ada setengah pelajar dia guna yang satu lagi. 180 tolak sudut luar. Okey. Formula kedua, sudut untuk sudut peluaran poligon sekata. Okey, sudut peluaran. Ringkas. Formula dia ialah 360 darjah bahagi N. Apa N? Bilangan sisi. Macam biasa kan? N itu bilangan sisi. Okey, yang terakhir, formula terakhir ini ialah bilangan sisi. Bagaimana kita nak mencari bilangan sisi? Okey, formula kita ada 360 bahagi sudut peluaran. 360 bahagi sudut peluaran. Boleh? Cikgu, banyaknya formula. Tak apa. Satu-satu. Bila kita buat latihan, okey, lepas ni cikgu bercontoh kan. Awak buat latihan, okey, bila kita buat latihan, kita akan ingat. Sentiasa buat latihan, insya-Allah kita akan ingat. Okey, tengok contoh seterusnya. Contoh pertama. Hitung nilai sudut dalam bagi sebuah heksagon sekata. Keyword pertama, heksagon. Heksagon. Okey, kamu perlu tahu heksagon bilangan sisi dia berapa? Kena ingatlah. Kena ingat. Bilangan sisi dia ialah 6. Okey, seterusnya kita cari hasil tambah sudut dalam. Okey, sedia maklum. N tolak 2 darab 180. Okey, N ganti dengan 6 sebab heksagon. 6 tolak 2 darab 180. Seterusnya 4 darab 180. Terhasillah hasil tambah dalamnya ialah 720. Okey, maka sudut pedalaman ialah sama dengan hasil tambah sudut dalam per bilangan sisi. Okey, sama dengan 720 bahagi 6 sama dengan 120. Boleh pelajar? Senang saja Boleh. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita ada
Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita ada apa ni? Gambar apa ni? Gambar sebuah poligon yang ada berapa sisi? Kiralah ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sisi kan? Okey, yang kedua kita nak cari nilai apa? Nak cari nilai B. Okey, selepas itu tengok B itu berada di mana? Dia berada di sudut luar dan kesemua sudut yang diberi adalah sudut luar. Maka kita boleh guna konsep hasil tambah sudut peluaran sama dengan 360. Okey, terhasillah persamaan ini, iaitu 360 sama dengan 30 tambah B, tambah B, tambah 50, tambah 45, tambah 15, tambah 60 dan tambah 30 darjah. Okey, seterusnya kita kira 360 sama dengan 230 tambah 2B. Seterusnya 2B sama dengan 360 tolak 230 dan seterusnya 2B sama dengan 130. Terakhir sekali jawapan dia ialah B sama dengan 65. Maka jawapan dia B sama dengan 65. Boleh ya? Kenapa? Macam susah ke? Tak adalah. Lama-lama kamu tengok balik, kamu try buat, cuba buat. InsyaAllah pasti boleh buat. Okey, matematik sangat senang, sangat simple. Okey, seterusnya kita ada contoh yang ketiga. Hitung nilai sudut peluaran bagi sebuah oktagon sekata. Alamak, oktagon pula. Okey, apa oktagon? Berapa bilangan sisi dia kelas pelajar-pelajar? Bilangan sisi bagi sebuah oktagon ialah 8. Okey, seterusnya dia nak apa tadi? Dia nak sudut peluaran. Okey, sebelum tu kita cari dulu hasil tambah sudut peluaran ialah 360. Okey, kita nak satu sahaja, maka sudut peluaran sama dengan 360 bahagi 8 sama dengan 45. Boleh? Okey, boleh saja ya. Okey, terima kasih, boleh. Okey, seterusnya. Contoh yang keempat. Hitung bilangan sisi sebuah poligon sekata berikut apabila diberi nilai sudut dalam. Okey, bilangan sisi. Kalau sebelum ni kamu diberi bilangan sisi, betul? Okey, untuk yang ni kamu diberi sebaliknya, iaitu kamu diberi sudut dalam. Bagaimana hendak mencari bilangan sisi? Okey, yang pertama dia bagi sudut peluaran. Okey, sebelum tu dia hanya bagi sudut dalam kan? Okey, kita kena cari sudut peluaran. Okey, sedia maklum ya yang kita belajar pertama tadi. Sudut pedalaman tambah sudut peluaran sama dengan 180 darjah. Okey, maka di sini dia bagi sudut dalam. Kita nak guna sudut luar. Jadi terhasillah sudut peluaran sama dengan 180 tolak 108 sama dengan 72. Itu sudut peluaran. Kita nak bilangan sisi, betul? Okey, apa formula bilangan sisi? Bilangan sisi ialah 360 bahagi sudut peluaran. Okey, terhasillah 360 bahagi 72. Dan terakhir sekali, kita akan dapat bilangan sisi dia berapa? 5. So, bilangan sisi dia adalah 5. Okey, seterusnya. Sama juga, kita cari sudut peluaran dahulu ya. Okey, sudut peluaran 180 tolak 144 sama dengan 36. Okey, seterusnya bilangan sisi sama dengan 360
bahagi sudut peluaran. Sama dengan 360 bahagi 36. Terhasillah jawapannya ialah N sama dengan 10. Okey, boleh? Boleh, insyaAllah. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan-soalan yang berbentuk ke arah untuk kita memahami secara keseluruhan apa yang cikgu ajar dari tadi sehingga yang terakhir saat ni. Okey. Contoh pertama. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyelesaian. Okey, seterusnya. Yang pertama. Okey. Pertama sekali tengok gambar rajah. Ya, tengok gambar rajah anda. Gambar rajah apa ni? Sebuah segi, sebuah segitiga. Okey. Yang pertama kita boleh cari nilai Q. Okey, nilai Q tambah 45 sama dengan 180. Cikgu, macam mana boleh terhasilnya persamaan ini? Jangan lupa, bila mana sudut dalam tambah sudut luar sama dengan 180. Cikgu guna yang itulah, maka terhasillah persamaan ini. Jadi jawapan Q ialah 135. Sama juga dengan nilai P. Okey, tengok P. Di mana P? Okey, P berada bersebelahan dengan 140. Okey, maka sudut luar tambah sudut dalam sama dengan 180. Seterusnya P sama dengan 180 tolak 140. Jawapannya ialah 40. Okey, P dan Q tu guna konsep yang sama, iaitu sudut dalam tambah sudut luar menghasilkan 180 darjah. Okey, last sekali untuk P sudah, Q sudah. Okey, arc. Okey, macam mana arc? Arc ni siapa? Sudut dalam. Nampak tak? Arc sudut dalam. Okey, bila sebut sudut dalam, melibatkan dalam lah. Okey, sekarang ni gambar apa? Poligon apa tu? Poligon segitiga. Okey, jumlah sudut pedalaman hasil tambah dia berapa tadi kita buat? Kalau guna formula tu, kita dapat 180. Maka terhasillah persamaan yang cikgu buat tu. Okey. R tambah P tambah 45 sama dengan 180. Okey, R tambah 40 tambah 45 sama dengan 180. R sahaja sama dengan 180. Tolak 45, tolak 40, dapatlah jawapan dia. Berapa? 95. Boleh? Okey, boleh. Seterusnya. Contoh yang kedua. Okey, sama juga. Awak tengok betul-betul. Okey, pelajar, tengok dulu gambar. Jangan cepat-cepat nak buat. Okey, tengok slow-slow apa yang ditanya. Apa problem, apa masalah kita sebenarnya. Okey, tengok gambar rajah itu. Gambar apa tu? Berapa sisi tu ada? 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 sisi. Okey. Okey, kita nak cari siapa? Okey, mula-mula kita boleh cari P. Okey. P tambah 135 darjah sama dengan 180. Pun menggunakan konsep sudut dalam tambah sudut luar sama dengan 180. Terhasillah macam itu. P sama dengan 180. Tolak 135 sama dengan P 45. Begitu juga dengan nilai Q. Konsep yang sama. Sudut dalam tambah sudut luar sama dengan 180. Maka Q sama dengan 180. Tolak 85. Terhasillah 95. Okey, seterusnya P dah, Q dah. Okey, satu lagi apa? Arc. Okey, arc guna konsep apa? Di mana arc? Okey, arc berada di luar. Betul? Maka arc itu ialah sudut luar. Betul? Okey. Sudut luar kita guna konsep hasil tambah sudut peluaran. Berapa? Okey, semua sebarang jenis poligon. Sebarang jenis poligon bila sudut luar ialah 360.
Maka terhasillah formula ini. Arc tambah 135 tambah 85 tambah 90. Jangan lupa ya, 90 itu. Cikgu, 90 tu kat dalam. Betul lah. Kalau 90 kat dalam, kat luar pun sama. Kan? Sebab 90 tambah 90, 180. Okey, sama dengan 360. So, arc kita dapat 360 tolak 135 tolak 85 tolak 90 berapa? Okey, arc sama dengan 50. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya. Contoh yang kedua. Okey, tengok gambar itu. Gambar apa? Okey, jom tengok penyelesaian. Seterusnya. Okey, kita ada apa? Kita ada sekarang melibatkan sebuah segi empat. Betul? Segi empat. Okey, segi empat. Dan kalau kita tengok semua sudut ialah sudut dalam. Betul, dalam. Maka kita boleh guna konsep hasil tambah sudut pedalaman. Okey, kalau di sini cikgu buat 360. Cikgu, dari mana 360? Kan cikgu dah cakap tadi kan. Formula untuk mencari hasil tambah sudut dalam ialah N tolak 2 darab 180. Maka N di sini ialah 4. Okey, jadilah jawapan macam tu 360. Okey, so maka X tambah 2X jadi 3X. Okey, 3X tambah 210 sama dengan 360. 3X sama dengan 360 tolak 210. Seterusnya 3X sama dengan 150. X sama dengan 150 bahagi 3. Jawapan dia ialah 50. Simple. Okey, senang. Boleh. Okey, seterusnya. Okey, jom kita cuba soalan-soalan ke arah kamu sebagai pelajar tingkatan 2. Nanti naik tingkatan 3, kamu akan menghadapi PT3 insya-Allah. Okey. Okey, tengok contoh yang pertama. Dalam rajah di atas, okey, kamu diberi E, F, G, H, J, L ialah heksagon. Heksagon berapa sisi? Heksagon 6 sisi, betul. Dan diberi FMK, mana FMK? FMK dan HJK ialah garis lurus. Bila sebut garis lurus, ingat garis lurus. Okey, cari nilai X. Okey, jom tengok penyelesaian macam mana kita nak cari nilai X. Okey, seterusnya. Okey, sedia maklum okey. X itu berada di mana? Di dalam kan? Okey, so sekarang kita bercerita tentang sudut dalam. Okey, pertama sekali kita cari sudut dalam sebuah heksagon EFGHJL. Okey, EFGHL ni bentuk apa tadi? Bentuk heksagon. Heksagon berapa sisi? 6 sisi. Maka guna formula untuk mencari satu sudut pedalaman. Kita ada formula 6. Okey, 6 tu N lah ya. Sebab dia heksagon. Okey, 6 tolak 2 darab 180 bahagi 6. Kenapa 6 cikgu? Ialah heksagon. N dia kan 6 bahagi 6. Maka jawapan dia 120 darjah untuk sudut dalam. Bagi setiap E, F, G, H, J, L. Okey, sekarang kita cari dalam sisi 4. Sisi 4 FGHK. Kenapa dekat situ? Okey, sebab kita nak cari nilai yang berada di sebelah X. Kat atas tu X kan? Okey. Tengok sudut GFK. Mana sudut GFK? GFK dekat sebelah X tu. Nampak ya? Okey. 360. Cikgu, tiba-tiba 360 ialah sisi 4 kan? Sisi 4 hasil tambah sudut dalam dia 360. Okey, maka 360 tolak 120. Okey, tolak 120 lagi, tolak 40, dapatlah jawapan dia 80. 80 tu untuk baru di GFK. Kita nak siapa? Kita nak X di sebelah dia tu. Okey, so maka jumlah semua 120 kan? Okey, jadi X ialah 120 tolak 80 sama dengan 40. Boleh?
Okey, tak apa. Soalan macam ni memanglah kita pada asalnya susahnya. Jangan. Tengok dulu, baca dulu. Okey, cuba kaji apa yang kita nak cari. Apa masalah kita sebenarnya. Okey, kita boleh cari. Okey, seterusnya. Contoh yang kedua. Dalam rajah di atas, QRSTU ialah pentagon sekata. STVW ialah garis lurus. Okey, PQVW ialah sebahagian daripada sebuah poligon. Cari bilangan sisi. Macam mana ya? Okey, tengok penyelesaian dia macam mana. Seterusnya. Okey, pertama sekali kita cari sudut dalam pentagon QRSTU. Guna formula macam biasa. 5. Kenapa 5? Sebab pentagon. Pentagon ada 5 sisi. Okey, 5 tolak 2 darab 180 bahagi 5. Kita akan dapat 108. Okey, seterusnya kita cari dalam cerita sisi 4 QRSB. Okey, QRSV kita ada. Okey, kita cari dulu sudut QVT. Kita akan dapat 360 tolak kesemua sudut yang berada di situ. Hasillah jawapan dia sama dengan 24. Maka sudut peluaran poligon itu ialah 24. Terakhir sekali baru kita boleh cari bilangan sisi. Bilangan sisi ialah 360 bahagi 24. Jawapan dia berapa bilangan sisi dia? 15. Wow, besarnya 15. Okey, boleh? Okey, tak apa. Slow-slow ya, perlahan-lahan kita belajar. Lama-lama nanti kita akan faham. Okey, cukup setakat ini sahaja. Sebelum cikgu mengakhiri cikgu punya pengajaran, cikgu harap sangat kamu pelajar-pelajar dapat menerima dan mengaplikasikan semua ilmu yang cikgu bagi dan digunakan dalam pembelajaran kamu sendiri. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Saya Cikgu Farhana undur diri dahulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.